Ya marhaban ya marhaban ya marhaban. Kita sebenarnya nak cerita pasal marhaban. Pagi ni kita bersama dengan pegawai Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam, iaitu Ustaz Faizan Tajweed. Jadi soalan Anas tadi, Nas, untuk orang perempuan yang bertaranum dalam marhaban ni, Anas, kan? Yes, apa pendapat Ustaz kan? Sebab orang biasalah orang akan kaitkan wanita ni dengan aurat suara, itu je kan. Aurat, suara itu aurat. Kalaulah suara tu aurat lah kan. Kata suara aurat, saya rasa tak ada pun DJ wanita ya. Kalau kata suara tu aurat, tak adalah cikgu perempuan contoh kan. Kalau kata suara aurat tu tak adalah qari'ah, dia orang baca Quran tu perempuan. Jadi sebenarnya ini adalah isu khilaf sebenarnya, pendapat ulama. Jadi ada yang mengatakan benda itu haram, ada yang mengatakan benda itu harus. Okey. Jadi dalam konteks berjanji ni, dia melihat kepada implikasi dan kesan ataupun tujuan perkara itu. Dan saya sebut tadi bahawa berjanji marhaban itu adalah satu kalimah-kalimah ataupun syair-syair yang memuji Nabi SAW. Dan benda itu kita lihat dari segi positif, dan satu benda yang baik memuji Nabi SAW. Dan sudah tentu dia tidak ada mendatangkan mudarat bagi orang yang mendengar. Jadi dan yang disekatkan haram itu sekiranya bila kita alurkan itu dia mendatangkan syahwat pada lelaki. Takkanlah orang marhaban berjanji nak memuji Nabi SAW mendatangkan syahwat pada orang lelaki. Kan? Betul. Contohlah macam atas kalau perempuan bernasyid sekalipun, perempuan tu nyanyi lagu Bila Israel datang memanggil, contoh kan, akan datang syahwat pula, kita tentang mati, contoh kan, sudah kan. Jadi dan marhaban zani pula dilakukan secara berkumpulan, biasanya lah berkumpulan, ada tentem sikit pun yang solo tu, tapi bagi dia ada satu benda yang haruslah dari segi satu pendapat ulama yang yang kita boleh pakai lah, maknanya hukumnya haruslah. Jadi kita lihat kepada konten dan tujuan begitulah ya. Yes. Jelas kat situ Benda-benda itulah khilaf ni. Betul lah dia. Cuma Ustaz kan yang maksudnya orang yang marhaban tu, dia orang janganlah sampai nak melengguk-lengguk Ustaz kan. Itulah dia. Jangan kena jaga kan. Ya maknanya tak payahlah kan Ustaz kan, nak tunjuk-tunjuk semua tu. Ada Ada Ustaz. Dulu saya biasa masuk pertandingan. Dia orang ni macam-macam, showmanship dia orang ni macam-macam Ustaz. Dia yang marhaban. Ada macam-macam Ustaz. Showmanship dia orang ni. Dekat sini saya tak pernah jumpa lah pula ya. Saya dulu Johor ada Ustaz, macam-macam Ustaz. Dulu Felda kalau pertandingan Felda ni Ustaz. Dia nak share kot. Dia nak share macam-macam Ustaz style. Kan. Rasa benda-benda tu. Adab kena jagalah. Adab tu kena jaga. Maknanya adab jaga kan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Ini lagu Ros ni kan? Lagu Ros kan? Dia starting tu, lagu starting tu Jarkah, lepas tu dia masuk Ros. Kan? Dia mula dua tu Jarkah. Mula-mula tu Jarkah, lepas tu. Okay. Al-Jannat. Right dah. Okay, kita sebenarnya ini tengah syok bercerita mengenai marhaban dan berjanji bersama pegawai Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam, iaitu Ustaz Faizan Tajweed. Yes. Itu dia nak kenalkan. Suara sedap. Suara sedap Ustaz. Salah. Umur berapa Ustaz? Ustaz, umur berapa Ustaz? Siapa? Ustaz lah umur berapa? Umur saya? Umur saya. Padu ni. Okay Nas, soalan Nas. Okay Ustaz. Kita dah memang panjang pasal marhaban, pasal berjanji. Nak minta Ustaz bagi apa tu hikmah kebaikan lah yang kita dapat bila kita anjurkan marhaban atau berjanji.
Okey, hikmah yang kita ambil lah daripada marhaban berzanji ni sekiranya diimarahkan ataupun diadakan. Sudah tentu dia dapat mengeratkan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Bila berkumpul dalam keadaan yang ramai kan, bila bertemu, sudah tentu dia dapat mengeratkan ukhuwah silaturahim, ya. Tidak akan mungkin berlaku pergaduhan jika ada marhaban tu. Jadi dilakukan dalam keadaan yang gembira, seronok dan sebagainya, ya. Itu pertama. Dan yang kedua, dapat menceriakan majlis, ya. Jadi dapat menceriakan majlis dengan aktiviti yang memberikan manfaat ataupun perkara-perkara yang positif, ya, daripada kita meriahkan majlis itu dengan benda-benda yang tidak elok. Jadi marhaban berzanji ini ada satu alternatif. Mungkin kadang-kadang orang jemput nasyid, okey, fine, tak ada masalah. Tapi mungkin salah satu alternatif lain, kita boleh jemput kumpulan marhaban dan berzanji untuk menceriakan majlis. Itu yang kedua lah yang boleh saya kongsikan. Dan yang ketiga, kalau boleh kita sentuh, sudah tentu saya sebutkan pada awal tadi bahawa marhaban berzanji ini adalah kandungan-kandungan ataupun teks-teks yang mengandungi pengkisahan Nabi SAW, ya, tentang kehidupan baginda ketika dia lahir sehinggalah dilantik menjadi rasul, dan perihal tentang kehidupan Nabi SAW. Jadi sudah tentu di dalamnya sudah tentu dapat memupuk kita cintakan Nabi SAW. Paling kurang pun kalau orang tak faham berzanji tu apa masuk Ibn Imlaq contoh ni, bila masuk yang Tolak al-Badru tu faham, ataupun bab selawat sebagai contoh kan, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri kan, anta syamsun sambung boleh. Tabadaru. Lagu tu kan? Lain macam lagu dia. Jadi dapat memupuk sikap ataupun sifat cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kalau boleh saya kongsikan, dia dapat memelihara warisan seni atau seni warisan Islam. Disebutkan marhaban berzanji ini adalah seni warisan Islam yang harus kita pelihara, dan jangan sekali-kali bagi kita lenyap di dalam sejarah kita ini tentang marhaban berzanji. Itu marhaban berzanji harus kita pupuk untuk orang muda juga, ya, untuk orang muda juga. Bila cerita marhaban berzanji itu semua orang dah gitu. Ya, kadang-kadang nak jalan pun tak larat dah. Ya, nak keluar suara pun tak larat tapi nak berjanji. Macam tu. Tapi sebabkan minat itu jadi dia nak. Gitulah. Alright. Tu dia. Baik Ustaz. Banyak saya dapat ilmu ni. Puas hatilah, kita tak reti nak berjanji marhaban ni. Bila Ustaz cerita macam ni pun rasa tertarik kan. Kalau nak buat sekali nanti boleh, kita pun rasa nak belajar.